Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya dengan taufik dan hidayat daripada Allah maka sama-sama kita dapat mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah mengikut cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mentaati Allah dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Maksud mentaati Rasulullah iaitu menjalankan perintah Allah dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila perintah Allah diamalkan seperti mana cara yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Quran bahawasanya orang yang mengamalkan sunnah, orang yang mengamalkan perintah Allah, dia akan berjaya. Faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya telah berjaya ia dengan kejayaan yang agung. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kejayaan kepada kita apabila kita melaksanakan segala perintah Allah dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan datangnya kita ke rumah Allah, tunaikan fardu maghrib secara berjemaah, ini adalah cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tunaikan satu kefarduan ke atas kita, iaitu solat dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam, maka insya-Allah di sana adanya kejayaan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kitab yang kita akan muzakarahkan adalah berkenaan dengan amalan harian kita, zikir-zikir harian kita. Apakah ucapan, apakah zikir yang perlu kita memperbanyakkan dalam kehidupan kita. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi janji bahawasanya orang-orang yang Allah nyatakan dalam ayat ini, Allah akan kurniakan maghfirah di hari akhirat nanti. Allah akan kurniakan kepada kita maghfirah, dan Allah akan kurniakan kepada kita ajran azima, ganjaran yang agung. Apa dia ganjaran itu? Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam setiap doa Nabi SAW ajarkan kepada kita
banyakkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka ulama mereka telah menafsirkan apakah yang dimaksudkan dengan hasanah. Kita nak minta kepada Allah hasanah di dunia, kita nak minta kepada Allah hasanah di akhirat. Apakah yang dimaksudkan? Hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah ni kebaikan. Apakah kebaikan yang kita nak kat dunia ni? Dan apakah kebaikan yang kita nak ke akhirat nanti? Maka kata ulama, kita doa kepada Allah satu kalimat, satu jumlah kan, satu jumlah ayat, tetapi maksudnya begitu besar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami akan kebaikan di dunia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Apakah kebaikan yang kita nak sebenarnya? Jadi kata ulama, kebaikan yang dimaksudkan dalam doa kita ni di dunia adalah kesihatan. Yang dapat, dengan kesihatan itu kita dapat mentaati perintah Allah. Dan kebaikan di akhirat, itulah dia pengampunan daripada Allah. Allah selamatkan kita daripada api neraka, masukkan kita ke dalam syurga Allah. Itulah kebaikan di akhirat. Jadi Allah telah menjanjikan kepada golongan-golongan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, Allah akan berikan keampunan di akhirat. Kerana kita adalah hamba Allah, kita adalah manusia yang tak terlepas daripada dosa. Kita bertaubat, kejap lagi kita buat dosa balik. Kita bertaubat, kejap lagi kita buat dosa balik. Kita beristighfar, kejap lagi kita buat dosa balik. Kita ni manusia yang tak terlepas daripada dosa. Dalam satu hadis Nabi SAW, baginda SAW bersabda, di tebing syurga ada tertulis 3 tulisan yang ditulis dengan tinta emas. 3 baris tulisan. Barisan yang terakhir ditulis ummatun muznib wa rabbun ghafur. Umat ni pendosa. Manusia ni, kita ni adalah pendosa. Banyak mana pun kita istighfar kepada Allah, kita tetap pendosa. Dan Allah itu Maha Pengampun. Wa rabbun ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Oleh itu janganlah sekali-kali kita berputus asa daripada pengampunan Allah, daripada rahmat Allah. Sentiasalah kita perlu beristighfar kepada Allah. Jadi di akhirat nanti kita ni datang dalam keadaan banyak dosa. Kita ni datang dalam keadaan banyak dosa. Maka daripada siapa kita inginkan pengampunan akan dosa-dosa kita supaya dihapuskan? Itulah Allah. Allah lah sahaja yang layak untuk mengampunkan dosa kita. Maka kata Allah, untuk kamu dapat pengampunan di akhirat, maka kamu kena jadi golongan-golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Baik, kita pergi kepada ayat golongan yang terakhir yang Allah SWT sebut dalam ayat ini, iaitu wadzakirinallaha katsira wazzakirat. Orang yang banyak, lelaki-lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, mereka ini di akhirat nanti Allah akan berikan keampunan. Allah akan berikan keampunan. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sabaqal mufarridun. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Qala adz-dzakiruna Allah katsira waz-zakirat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mendahului oleh para mufarrid. Jadi sahabat bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan mufarrid itu ya Rasulullah? Siapakah golongan mufarrid itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki-lelaki yang banyak berzikir kepada Allah, dan juga perempuan-perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Az-zakirunallaha katsira waz-zakirat, kata Nabi.
Jadi orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah ni, mereka ni dah mendahului kita. Mereka ini dah mendahului kita. Mereka lebih dahulu mendapat pengampunan daripada Allah. Mereka telah mendahului kita dari dalam memasuk. Allah pilih mereka untuk masuk dalam syurga Allah. Jadi ulama mereka telah membahaskan apakah yang dimaksud, siapakah yang dimaksudkan dengan az-zakirinallah waz-zakirunallaha katsira waz-zakiran. Macam mana kita nak masuk dalam golongan orang yang banyak berzikir ni? Adakah kita perlu berzikir sepanjang hari baru masuk dalam golongan az-zakirunallaha katsira, ataupun cukup sekadar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 100 kali pagi, 100 kali petang dah memadai? Maka ulama telah berbeza pendapat dalam menentukan siapakah yang boleh masuk dalam golongan az-zakirunallah. Orang yang diiktiraf banyak berzikir kepada Allah ni, siapakah dia? Baik. Yang pertama, pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-muradu yadhkuruna Allah fi adbari salawati wa ghuduwan wa 'ashiyan wa fil madaji'i wa kullu ma istayqadha min nawmihi wa kullama ghada aw raha min manzilihi zakarallaha ta'ala. Baik. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksudkan orang-orang yang banyak berzikir ni bagaimana? Iaitu orang itu mestilah selepas setiap kali solat dia akan duduk berzikir kepada Allah. Dia tak akan tinggal segala wirid, tak kiralah solat fardu ataupun solat sunatnya. Pasti dia akan duduk, dia akan berzikir dulu kepada Allah. Baik. Pertama, selepas selesai solat dia akan duduk berzikir kepada Allah, dia akan berwirid. Yang kedua, dia amalkan zikir pagi dan zikir petang. Zikir pagi, zikir petang kan. Yang ketiga, wa fil madaji, ketika dia nak baring, nak tidur pun dia berzikir kepada Allah. Ada doa-doa masnun yang Nabi SAW ajar, dia amalkan. Tidurnya dia dalam keadaan berzikir kepada Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bangun tidur terus dia berzikir kepada Allah dengan mengamalkan doa bangun tidur, zikir-zikir yang tertentu yang akan dibacakan insya-Allah, yang Imam Nawawi telah bawa dalam kitabnya. Zikir-zikir bangun, doa-doa bangun tidur, zikir-zikir pagi kan. Itu yang kelima. Yang keempat. Yang kelima, wa kullu ma ghada aw raha min manzilihi. Setiap kali dia keluar masuk rumah, dia akan berzikir kepada Allah. Dia akan amalkan segala doa-doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Masuk rumah dengan memberi salam, masuk rumah dengan membaca doa, masuk rumah dengan selawat ke atas Nabi SAW, baca surah Muawwizatain. Baik keluar daripada rumah, baca doa keluar rumah. Semuanya Nabi SAW dah ajar kepada kita secara lengkap. Baik, apabila dia buat kesemua perkara ini, kata Imam Ibn Abbas, barulah dia boleh termasuk dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Setiap kali lepas solat dia duduk berwirid. Pagi dia amalkan zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Doa-doa pagi, doa petang pun sama, dia amalkan zikir yang sama, doa yang sama. Nak baring, nak tidur pun dia berzikir kepada Allah, dia amalkan segala doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bangun daripada tidur pun dia amalkan segala doa yang Nabi SAW ajar. Dia zikir kepada Allah. Pergi keluar rumah, masuk rumah. Keluar rumah maksudnya nak keluar pergi mencari rezeki. Balik rumah dah habis mencari rezeki. Bermakna satu hari itu tak terlepas mulut dia daripada mengingati Allah. Hati dia tak pernah kosong daripada mengingati Allah. Maka kata Imam Ibn Abbas, apabila
hamba Allah itu, kita buat sebegini, barulah kita termasuk dalam golongan az-zakirun Allah katsira waz-zakirat. Barulah kita layak dapat pengampunan Allah, barulah kita layak dapat syurga Allah. Ini kata pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kata Imam Mujahid pula, apakah golongan yang boleh, yang dikira az-zakirun Allah katsiran? Kata Imam Mujahid, wa qala Mujahidun la yakunu minadz-zakirin Allah katsira waz-zakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Kata Imam Mujahid, seseorang itu tidak akan termasuk di kalangan az-zakirun Allah katsirat waz-zakirat, di kalangan orang yang banyak berzikir kepada Allah, sehinggalah dia dalam keadaan berdiri berzikir kepada Allah, duduk berzikir kepada Allah, baring berzikir kepada Allah. Bermakna setiap keadaannya hatinya tidak pernah kosong daripada mengingati Allah. Maka orang sebegini barulah boleh tergolong dalam golongan az-zakirun Allah katsira waz-zakirat, barulah layak mendapat pengampunan Allah, barulah layak mendapat syurga Allah. Ini kata Imam Mujahid. Baik, pendapat yang ketiga, Imam Atha ibn Rabah, beliau berkata, man shalla salawatal khamsa bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala wadzakirin Allah katsirat wadzakirat. Kata Imam Atha, barang siapa yang menjaga solat 5 waktu dengan menyempurnakan segala hak-haknya. Apa hak solat 5 waktu? Antara hak yang terbesar solat 5 waktu ni, sembahyang itu dikerjakan secara berjemaah, istiqamah berjemaah, takbiratul ula bersama imam, istiqamah takbiratul ula bersama imam, dengan khusyuknya, khuduknya, dengan dia mempelajari segala ilmu-ilmu solat, nak qiyam macam mana, nak rukuk macam mana, nak sujud macam mana, dengan bacaan-bacaannya yang sempurna dalam solat, maka orang ini barulah dia termasuk dalam golongan yang Allah kata waz-zakirun Allah katsirat waz-zakirat. Kalaulah kita ikut pendapat Imam Atha ni, maka cukup dengan kita betulkan sembahyang kita ikut cara yang telah ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita dah termasuk dalam golongan orang yang banyak mengingati Allah. Allahu akbar. Baik, ini pendapat Imam Atha ibn Rabah. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fa shallaya aw qala shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Baik, hadis ini Imam Nawawi bawa untuk memberi dalil kepada kita bahawasanya orang yang sebegini pun akan termasuk dalam golongan az-zakirun Allah katsiran waz-zakirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang suami mengejutkan isterinya pada waktu malam untuk sama-sama sembahyang tahajud, suami kejutkan isteri bangun untuk sama-sama sembahyang tahajud, sama 2 rakaat, paling kurang 2 rakaat, kutiba fi dzakirin Allah katsirat, maka mereka berdua akan digolongkan dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa suami, si suami ni kalaulah dia mengejutkan isterinya pada waktu malam untuk bangun tahajud bersama-sama dengan dia, maka dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan mereka berdua di kalangan orang yang banyak berzikir kepada Allah. Bila kita dah masuk je dalam golongan tu, insya-Allah janji Allah kepada kita pengampunan daripada Allah dan juga syurga Allah. Jadi insya-Allah kita azam pada malam ini kita kejutkan isteri kita, bangun sama-sama sembahyang
sembahyang tahajud. Besar pahalanya. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, wasu'ila Syekh Al-Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah anil qadri alladhi yasiru bihi minaz zakirin Allah katsira waz zakirat. Faqala idza wazaba 'ala al-adhkari al-ma'surah al-musabbitati sabahan wa masaan wa fil awqati wal ahwari al-mukhtalifati laylan wa naharan kana minadz zakirin Allah katsira waz zakirat. Wallahu a'lam. Pernah sekali ditanya kepada Syekh Imam Abu Amr bin Salah rahimahullah mengenai golongan yang akan termasuk dalam golongan az-zakirin Allah katsira. Siapakah, ciri-ciri bagaimana untuk masuk dalam golongan az-zakirin Allah katsira waz zakirat ni? Bagaimana ciri-ciri dia? Maka kita kata Imam Abu Amr, idza wazaba 'ala al-adhkaril ma'suratil musabbitah sabahan wa masaan wa fil awqatil ahwalil mukhtalifah lailan wa naharan. Apabila seseorang itu menjadikan zikir maksurahnya yang sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni zikir pagi petangnya, zikir-zikir doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar pada waktu-waktu yang tertentu, pada keadaan-keadaan yang tertentu, pagi ke malam ke, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ajarkan secara sempurna kepada kita. Dia amalkan semua tu dan dia menjadikan amalannya itu istiqamah, wazaba, istiqamah, tak pernah tinggal. Dia mendisiplinkan dirinya untuk mengamalkan semua bacaan-bacaan yang diajar oleh Nabi, zikir-zikir yang diajar oleh Nabi, doa-doa yang diajar oleh Nabi pada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, pagi, petang, malam ataupun siang, diamalkan. Semua sekali diamalkan, barulah dia akan termasuk dalam golongan az-zakirin Allah katsirat waz zakirat. Ini kata Imam Abu Amr bin Salah. Jadi kita belajar kitab ni adalah untuk kita tahu apakah zikir-zikir, doa-doa harian yang perlu kita baca. Ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, doa itu dibaca pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya doa Nabi SAW ajarkan kepada kita selepas sembahyang. Ada doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah, doa minta ampun kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, doa minta ampun akan dosa-dosa kita. Ada yang Nabi SAW ajarkan kepada kita doa-doa pada keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya doa ketika menimpa musibah, doa ketika kita dibebani dengan hutang. Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalaulah nak Allah Subhanahu wa taala selesaikan hutang kita, jangan tinggal doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika dia punya mula dia minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min walabatid daini wa qahrir rijal. Amal doa ni insya-Allah Allah akan lunaskan segala hutang kita. Ada doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, keadaan-keadaan yang mana kalau kita keadaan turun hujan, bila hujan turun apa doa nak baca, bila ribut apa doa nak baca, keadaan ribut, keadaan hujan, keadaan ditimpa musibah, semuanya Nabi SAW dah ajarkan kepada kita. Maka bila mana doa-doa ni dibaca oleh kita, kita dah belajar, kita amalkan, kita istiqamah, maka barulah kita akan masuk dalam golongan az-zakirun Allah katsirat waz zakirat. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, oleh kerana itu kita perlu belajar, kita perlu muzakarah, kita perlu selalu dengar apakah doa-doa, zikir-zikir yang perlu kita amalkan harian, zikir-zikir harian yang perlu kita amalkan. Ini adalah satu perkara yang basic,
Yang perlu kita tahu supaya kita termasuk dalam golongan az-zakirunallaha katsiran waz-zakirat. Baik, kata Imam Nawawi rahimahullah, yanbaghi liman kana lahu wazifatun min adh-dhikri fi waqtin min lailin aw naharin aw aqiba salatin aw halatin min al-ahwal fafatathu an yatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha wa la yuhmiluha fa innahu idza atada al-mulazamah 'alayha lam yu'arridha lit-tafwid wa idza tasahala fi qada'iha sahala 'alayhi tadyi'uha fi waqtiha. Baik, kata Imam Nawawi, tadi kan kita dah baca satu pendapat Imam Amr bin Salah. Imam Nawawi bawa dalam kitab beliau pendapat Imam Amr bin Salah. Untuk kita masuk dalam golongan yang kita ceritakan tadi, mestilah kita kena istiqamah. Kita mesti kena istiqamah dalam doa masnun. Kita kena istiqamah dengan zikir-zikir maksurah yang Nabi SAW telah ajarkan kepada kita. Maka bila mana kita dah istiqamah dengan zikir-zikir tadi, dengan doa-doa tadi, doa yang kita dah belajar, zikir yang kita dah belajar, kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam harian kita, maka bila mana amalan itu dah menjadi istiqamah kepada kita, maka kata Imam Nawawi, sepatutnya bagi orang yang telah menjadikan zikir ataupun doa pada waktu-waktu yang tertentu, siang ataupun malam, dan menjadikan ia satu amalan yang istiqamah untuk dirinya, maka kalaulah amalan itu dia tertinggal, tak sempat nak buat, contohnya dia dah menjadikan amalan istiqamahnya sebelum tidur dia kena baca surah Al-Mulk dengan surah Alif Lam Mim Sajadah, setiap hari dia baca, dah menjadi amalan istiqamah bagi diri dia. Dia dah mendisiplinkan diri dia, sebelum tidur dia kena baca. Kenapa kata Nabi SAW, barang siapa yang istiqamah baca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada azab kubur. Dia akan terselamat daripada azab kubur. Jadi kita dengar kelebihan tu, kita terus amal supaya Allah selamatkan kita daripada azab kubur. Kita istiqamah menjaga amalan tersebut, tapi satu hari oleh kerana kelemahan diri tak sempat nak amal sebelum tidur, kerana keletihan tertidur. Fafatathu an yatadarakaha wa ya'ti biha idza tamakkana minha. Maka kata Imam Nawawi, kalaulah kita tak terluput daripada mengerjakan amalan-amalan yang kita nak menjadikan amalan itu istiqamah pada diri kita, maka hendaklah kita mengqadanya. Selalu kita dengar qada amalan fardu. Setiap apa amalan perintah-perintah Allah yang fardu hendaklah kita qada. Tinggal sembahyang kena qada, tinggal puasa Ramadan kena qada. Baik, tapi kata Imam Nawawi dalam kitab ni, kalau kita tinggal amalan sunat pun kita kena qada. Kalaulah kita tinggalkan amalan sunat, tertinggal, terluput amalan sunat yang telah menjadi istiqamah bagi diri kita, maka amalan itu kita kena qadanya. Jangan kita biarkan, tinggalkan terus amalan tu. Contohnya kita tak sempat dah baca surah Tabarakallazi sebelum tidur, surah Al-Mulk sebelum tidur, besok tu tak ada, kita biarkan je. Bahkan kata Imam Nawawi, kalaulah amalan tu dah menjadi istiqamah bagi diri kita, maka kita kena qada. Fa innahu idza atada al-mulazama 'alaiha lam yu'arridha lit-tafwid. Untuk menjadikan amalan itu istiqamah bagi diri kita, maka jangan sekali-kali kita lupa untuk qada. Kerana kalaulah kita mengambil mudah dalam mengqada balik amalan sunat tadi, maka kita akan menjadi mudah untuk meninggalkan amalan tersebut. Kita dah istiqamah ni, tapi disebabkan beberapa perkara kita terlupa nak buat, tak sempat nak buat, maka untuk menjadikan amalan tu berterusan istiqamah, kita kena qada balik. Kalaulah kita tinggalkan tanpa mengqadanya, maka perkara amalan tabiat itu akan menjadikan kita mengambil mudah untuk meninggalkan terus amalan tersebut. Jadi kita kena qada.
Sabit dalam satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tertidur tanpa membaca hizibnya, hizib ni amalan harian ni, ataupun amalan harian sama ada zikir ataupun baca Al-Quran ataupun solat, dia dah menjadikan satu amalan istiqamah. Sebelum dia tidur, dia kena solat 2 rakaat taubat, tapi hari itu dia terlepas, tak sempat nak solat. Maka kata Nabi SAW, faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatiz zuhri, kemudian apa yang dia tertinggal tu dia qada balik di antara solat fajar dan solat zuhur. Contohnya, macam kita contohkan tadi, sebelum tidur dia kena baca surah Al-Mulk, dah menjadi amalan istiqamah bagi dirinya. Datang satu hari dia terlupa nak buat, tak sempat nak buat, kemudian dia mengqadanya di antara solat fajar dan solat zuhur pada keesokan harinya, maka kata Nabi SAW, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka akan dituliskan untuknya seolah-olah dia telah bacanya pada malam tadi. Dia terlupa nak baca malam tadi, dia qada esok hari di antara solat fajar dan solat zuhur, maka dalam buku catatan amalannya, amalan bacaan surah Al-Mulk tu dah dia baca dah malam tadi. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, daripada hadis ini menjadi dalil kepada kita, amalan-amalan kalaulah dah menjadi satu amalan tu dah menjadi istiqamah bagi diri kita, maka hendaklah kita mengqadanya sekiranya kita terluput, tak sempat nak buat, kita kena qada balik. Jadi kita kena azam insya-Allah apa sahaja amalan-amalan istiqamah kita yang kita terlepas nak buat pada hari ini, maka esok sebelum solat zuhur kita kena sempurnakan. Jadi insya-Allah amalan itu akan ditulis oleh Allah seolah-olah kita dah buat dah semalam. Baik. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah bawa, sebelum dia memasuki bab-bab yang beliau karang kitab ini, beliau bawa satu bab, iaitu bab berkenaan dengan zikir-zikir yang tidak ada waktu. Bila-bila masa sahaja kita boleh zikir. Apakah zikir yang mana setiap masa dan kadang kita boleh zikir? Jadi Imam Nawawi rahimahullah bawa dalam kitab beliau. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimah yang ringan di atas lidah tetapi berat dalam timbangan Allah, dan dua kalimah ini dicintai oleh Allah. Apakah dua kalimah tersebut? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah ini kita boleh zikir bila-bila masa, pagi, petang, siang, malam, kita boleh zikirkan dua kalimah ini. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, dua kalimah ini mudah kita nak sebut, mudah kita nak hafal, mudah kita nak ingat, dan mudah saja kita nak sebut. Bila-bila masa saja kita boleh sebut. Kita berjalan pun kita boleh sebut, kita duduk pun kita boleh sebut, kita baring pun kita boleh sebut, dalam keadaan berlari pun kita boleh sebut. Mudah, mudah nak ingat, mudah nak hafal, mudah nak sebut. Tetapi saqilatani fil mizan, mudah tapi dalam timbangan Allah dia begitu berat. Dia begitu berat, dan dua kalimah ni sangat disukai oleh Allah. Dua kalimah ini sangat dicintai oleh Allah. Apakah kalimah itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang pertama.
Bila-bila masa saja kita boleh zikirkan. Yang kedua, Imam Nawawi rahimahullah bawa satu hadis Nabi SAW, riwayat daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah ta'ala, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdihi. Wa fi riwayatin su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kalami afdal, qala mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, inginkah aku khabarkan kepada kamu satu ucapan yang Allah paling suka? Apa dia ucapan yang Allah paling suka? Inna ahabbal kalami ilallah subhanallah bihamdi. Sesungguhnya ucapan yang Allah paling suka, zikir yang Allah paling suka adalah subhanallah wa bihamdi. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ucapan yang paling afdal? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling afdal adalah ucapan yang Allah telah pilih untuk malaikat-malaikatnya ataupun untuk hamba-hambanya. Apakah ucapan itu? Ucapan itu adalah subhanallah wa bihamdi. Jadi kita sebagai hamba Allah, nak menjadikan Allah adalah yang kita cinta, maka kita kena tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta. Allah suka kita sebut subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maka mulai daripada hari ini insya-Allah kita cuba amalkan. Setiap keadaan, tak ada waktu, tak ada keadaan, setiap masa dan keadaan kita boleh zikirkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi insya-Allah dua hadis yang kita dengar pada pagi ini, semoga Allah SWT beri taufik kepada kita untuk kita amal dan sampaikan. Jadi apa yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya, kita untuk majlis tasbih kafarah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.